Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin ya. So memang saya bercadang untuk membuat live berkenaan dengan bahagian kedua saya, ulasan berhubung dengan Belanjawan 2025 atas permintaan ramai untuk memberi contoh-contoh dan cadangan-cadangan lanjut bagaimana belanjawan sepatutnya diperbetulkan dari mana silapnya fokus dan pendekatan kerajaan. So saya akan membuatnya, saya harap boleh buat hari ini, tapi saya rasa ada satu isu yang lebih penting yang ingin saya utarakan. So saya membaca media, pelbagai media ya, berita harian, Astro Awani dan sebagainya lah, FMT, yang menceritakan satu insiden yang berlaku semalam 21 Oktober di mana tengah belanjawan dibahaskan, ada seorang MP telah memaklumkan kepada speaker bahawa ikut peraturan sebenarnya kurang quorum, tak cukup orang dalam parlimen. Dan kemudian selepas dibuat kiraan hanya 19 MP yang hadir, dan berdasarkan laporan media khususnya FMT, hanya seorang menteri yang hadir, iaitu Mat Sabu, dan 3 timbalan menteri. So kita tak tahulah berapa lama parlimen telah berbahas dalam keadaan tak cukup quorum. So ikut peraturan Dewan tak boleh teruskan persidangan. So ini mendorong speaker untuk menangguhkan persidangan dan memberi tempoh 2 minit, dan kemudian quorum dia dah cukup, saya tak tahulah berapa orang yang masuk dan sebagainya, dan persidangan diteruskan. Nah, dalam pada mereka sedar bahawa quorum tidak cukup, ahli parlimen Jelutong RSN Raya telah bangun menurut laporan FMT ya, dan berkata mungkin sebab maghrib mereka pergi solat. Dan seorang lagi MP telah bangun dan berkata dia dah periksa dan tidak ada di dalam mereka tidak ada di surau atau tempat yang berkaitan ya. Dan kemudian tidak ada penjelasan apa sebenarnya yang menyebabkan tidak cukup quorum. Now ini adalah perbahasan rang undang-undang terpenting di negara setiap tahun, iaitu rang undang-undang perbekalan 2025 atau Belanjawan 2025. Tak kala rakyat tengah terhimpit dengan bebanan hidup ya, dan 19 MP yang hadir. Now, jangan sampai komen saya ya, jangan sampai rakyat tertanya-tanya wajarkah berlakukah pembaziran duit rakyat ya, yang digunakan untuk membayar allowance ya, gaji dan sebagainya menteri dan ahli parlimen ya, yang tebal-tebal. So itu satu jenis penganiayaan sebenarnya oleh mereka ni yang tidak bertanggungjawab lah. So benda ni adalah serius, benda yang paling serius sedang dibahaskan di parlimen, dan itu keadaannya. Now saya tak tahu PM hadir ke tidak, sebab gambaran diberi dalam satu laporan, saya tak silap saya FMT, di mana dikatakan menteri itu sepatutnya Perdana Menteri ya, merujuk kepada Mat Sabu. So saya tak tahu, is that an insinuation that PM was not there? I don't know, saya tak tahu. Okay, tetapi benda ni tak patut berlaku. Now awak perlu sedia maklum bahawa ini terbuka kepada tafsiran. Bila parlimen tak cukup quorum sehingga dewan terpaksa, persidangan terpaksa dihentikan, dan tidak ada alasan munasabah di mana MP berada, ada kecemasan ke apa ke, tidak ada kan. Di setengah negara ia boleh ditafsir sebagai hilang keyakinan terhadap kerajaan. Ya, boleh ditafsir. Okey, macam malah nak pergi debat belanjawan. So like, alah, tak ada guna lah. Dan saya baca komen Safruddin Khamis,
kilajaan kami suka hati kami, kata wakil orang Ulu. Okey. Now, jangan mudah kritik kerajaan juga. Mana MP Pembangkang? Jumlah MP Pembangkang, okey, kita tahulah 6 dah berpaling tadah kan. So 74 tolak 6, masih ada 68. Yang ada dalam Dewan 19 dan bukan semuanya MP Pembangkang. Ada seorang menteri, ada 3 timbalan menteri dan entah berapa MP kerajaan. Maknanya MP Pembangkang pun sikit. Ini bukan soal kerajaan atau pembangkang. Ini soal MP secara am. So jangan mudah setiap benda kita lihat kerajaan. Ini soal MP secara am. Pembangkang pun gagal dalam hal ini. Dan kerajaan pula perlu ambil tahu bahawa ini terbuka kepada tafsiran. Di setengah negara, tafsirannya ialah hilang keyakinan terhadap kerajaan atau ketua eksekutif. Ya? So benda ni memalukanlah. Tengah bincang belanjawan ni. Ya? So it's like they are not interested. Dan saya bertungkus lumus menceritakan kepada anda scroll ke bawah ya semua ya. Anda scroll penjelasan saya berhubung belanjawan, tang mana saya berpendapat ianya silap. Saya akui inisiatif kerajaan memang ada untuk cuba selesaikan masalah. Tetapi tang mana ianya silap, tang mana kerajaan gagal memahami masalah sebenar rakyat dan cara jana ekonomi negara. Dan saya beri cadangan-cadangan apa sepatutnya menjadi fokus belanjawan. Anda scroll ke bawah dan anda rujuk. Live tu anda tengok tajuk, anda sudah boleh tahu. Ya? Dan saya ada bahagian kedua. Dan saya nak beri awak janjilah. Kalau Disember contohnya, sampai Disember kerajaan pembangkang gagal mengeluarkan belanjawan alternatif, bentangkan belanjawan alternatif ataupun terbitkan belanjawan alternatif, saya seorang diri akan lakukannya selewat-lewatnya bulan Februari. Dan saya akan terbitkan belanjawan alternatif untuk membantu menyampaikan pandangan saya kepada kerajaan. Bukannya untuk kritik kerajaan. Saya seorang diri, saya akan buat. Saya ambil inisiatif benda ni. MP tak boleh nak hadir dalam Dewan. So, bincangkan benda RUU yang terpenting. Ya. So, nampaknya they are not bothered. Mungkin tak ada faedah lah. So, macam tak confident dengan kerajaan. Ya. So, gambarannya tak confident dengan kerajaan. Okey, tapi MP pembangkang jangan sampai macam tu, tak hadir. Kalau betul-betul tak confident, buatlah undi tak percaya. So, tak tahulah awak buat rumusan sendiri. Saya rasa benda ni mengejutkan ya bagi saya lah. So jangan kerajaan lah. Ini MP secara am ya. MP, awak pilih mereka ni untuk wakili awak semua, pembangkang kerajaan ya. Dia orang, awak tengah ya dibebani ya dengan bebanan hidup, tambah pula kerajaan nak naikkan cukai lah, nak tarik subsidi lah ataupun subsidi bersasar lah, inilah itulah, awak makin terbeban. Depa tak kira kerajaan atau pembangkang, duduk kerusi empuk, allowance tebal-tebal, gaji tebal-tebal yang jadi menteri, timbalan menteri ni semua. Okey, korang tengah seksa. Dan 19 daripada 200 lebih hadir sampai Dewan kena tangguh. Siapa yang pilih mereka? Korang yang pilih mereka. Sekurang-kurangnya tabiklah kepada Mat Sabu, sebab ada dalam Dewan. Kena tabik juga dengan RSN Raya dan sebagainya. Mereka ada dalam Dewan. Saya tak tahu MP pembangkang yang mana ada dalam Dewan. Segelintir je.
Itu pun kita kena tabik kat mereka. Yang lain semua jadi apa? Gaji mereka, allowance mereka dibayar, akhirnya duit tu datang dari mana? Antaranya awak. Okay lah. Dan kemudian mereka pula tengah bahas nak naikkan cukai, nak ambil lagi subsidi bersasar dan sebagainya. Kalau macam ni, equation dia sama dengan penganiayaan kepada rakyat, kepercayaan rakyat. It's very bad lah. Okay. So saya rasa dalam hal ni yang terbaik adalah untuk komen dan tegur adalah yang di-Pertuan Agong. Kerana semua mereka ni ada sumpah jawatan tau. Kalau awak lari dari tanggungjawab awak dan sebagainya, awak boleh dipecat sebenar-benarnya dari sudut Perlembagaan Persekutuan. Kuasa agung melantik sama memberikan agung kuasa memecat. So anyway, sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.